Okey. Okey so kita akan start dengan okey, amalan. Kejap. Okey, boleh nampak So, untuk amalan menjaga kebersihan dan keselamatan makanan ni, okey, apa yang awak nak belajar, apa yang awak kena tahu, apa yang awak perlu jawab untuk mencapai tahap penguasaan yang baiklah, okey. So, kita ada K7.3.1 maksud. Okey, ini memang korang kena tahu. Okey, selalulah tanya apa maksud pencemaran, apa maksud pencemaran silang dan keracunan makanan. Maksudnya setiap baris ayat tu awak kena hafal untuk maksud ni. Okey, maksud ni sangat penting. Okey, so untuk topik ni maksud ni wajib. Okey. Kemudian menerangkan perubahan fizikal pada makanan tercemar. Okey, maksudnya daripada makanan tercemar tu, okey, apa perubahan yang berlaku pada makanan tu. Okey, awak kena terangkan. Okey, kalau tengok gambar dalam soalan, awak perlu pandai ataupun boleh terangkanlah. Okey, apa perubahan yang berlaku. Okey, kemudian mengklasifikasikan jenis pencemaran makanan. Okey, ada 3 jenis pencemaran makanan yang kita akan tengok. Okey, lepas tu mengenal pasti punca. Okey, tadi ada 3 jenis. Kita nak kenal 3 jenis. Lepas tu kita nak kenal punca pula pencemaran makanan dan pencemaran silang. Okey, lepas tu mengenal pasti jenis dan ciri mikroorganisma penyebab kerosakan makanan dan pembawa penyakit. Kita nak tengok 3 benda ni, bakteria, fungi iaitu kulat dan yeast dan juga virus. Alright. Ada lagi pula. Menerangkan kepentingan kawalan suhu semasa menyediakan dan pengendalian makanan. Ini cara awak handle makanan tu lah. Kita nak sediakan makanan, macam mana kepentingan kawalan suhu ni. Okey, supaya makanan kita tak rosak dan tak tercemar. Lepas tu kita nak menghuraikan, bukan kita, awak menghuraikan prosedur kawalan stok termasuk kuantiti penghantaran, penyimpanan, pelabelan dan pergerakan stok. Maksudnya awak perlu huraikan apa prosedur kawalan. Maksudnya kalau kita simpan stok, okey, macam mana prosedur dia? Stok makanan kalau macam dekat kedai-kedai ke ataupun rumah awak sendirilah, okey, awak pasti ada stok makanan kan, sama ada kering ataupun basah. Okey, jadi macam mana awak prosedur awak nak menyimpan stok, okey, penghantaran stok, okey, label dan juga pergerakan stok. Maksudnya stok makanan tu yang kita simpan tu, pergerakan dia, keluar masuk dia. Okey, kalau di kedai dia ada inventory kan, dia ada store dia yang dia simpan dia punya stok-stok, dia punya stok lah. Okey, jadi pergerakan stok tu kita nak tengok. Okey, so nanti awak akan lebih faham lah. Mengkaji dan menilai prosedur pengendalian makanan yang selamat ketika penyediaan, penyimpanan dan pembusuhan makanan. Okey, kita terus pergi kepada yang pertama. Okey, saya harap korang semua tengok buku teks. Okey. Okey. So kita nak tengok maksud. Ini again cikgu nak highlight benda ni sangat penting. Okey, apa dia maksud pencemaran makanan, apa maksud pencemaran silang dan keracunan makanan. Okey, sekarang korang tengok gambar dekat skrin cikgu ni. Okey, antara 3 ni bagi tahu cikgu, okey, yang mana pencemaran makanan, yang mana pencemaran silang, yang mana keracunan makanan. Awak boleh teka, awak boleh tengok dalam buku teks. Okey.
Ada siapa nak jawab atau cikgu panggil nama? Keracunan makanan yang ada tangan merah tu. Okey. Keracunan makanan sebab dia tunjuk tangan dekat perut kan. So, okey, awak kata ni keracunan makanan. Betul. Okey, kenapa daripada mana tu? Awak teka tu sebab apa? Bau. Bau? Kenapa dengan bau? Yang dia tutup hidung tu. Kenapa? Apa kaitan dia dengan Sebab keracunan kalau makanan? makanan yang dah basi ada bau busuk. Jadi kaitan dia? Macam mana makanan basi tu boleh jadi keracunan makanan? Sebab dia basi, lepas tu dia jadi keracunan. Okey, tak apa. Okey, good. Okey. Lagi? Betul. Gambar yang pertama, gambar keracunan makanan. Okey, gambar yang lagi dua tu? Okey, jawapan? Teka. Yang tengah potong tu pencemaran silang. Okey, betul. Apa yang awak faham daripada gambar cutting board ni? Dia tak tangan dia. Cuba you explain dengan ayat yang jelas. Dia tak apa? Dia tak potong tangan dia? Tak ada. Saya pun tak tahu saya cakap apa dia ni. Pagi kan? Faham. Pagi blur-blur sikit. Okey, cuba lagi sekali. Apa? Macam Berkongsi tempat. Berkongsi? Makanan lain dengan makanan lain. Dia Berkongsi potong tu. Teruskan. Betul dah tu. Dia potong tu, dia potong apa? Dia potong tu benda yang lain, lepas tu dia potong. Cuba bagi contoh benda tu apa? Macam potong ikan, lepas tu dia campur dengan potong sayur. Yes. The simplest way kita nak explain pencemaran silang ni, okay, dia bercampur. Okay, kalau nanti kita akan pergi pada dia punya maksud lah. Okay, so you nampak kalau cikgu bagi gambar ni supaya cikgu nak awak ingat. Kalau cerita pencemaran silang ni, okay, pencemaran silang ni gambar ni lah awak ingat. Cutting board yang kalau dalam buku teks gambar ikan dengan buah. Okay, dia gunakan cutting board yang sama. Dia gunakan chopping board yang sama. Dia gunakan dalam bahasa Melayu kita panggil papan landas. Okey, papan landas yang sama untuk memotong makanan. Okey, so bila guna benda yang sama berlaku pencemaran silang. Nanti kita tengok lagi dia punya maksud. Okey, yang terakhir ni korang nampak tak apa yang cikgu nampak ni? Gambar apa yang terakhir? Of course lah tinggal satu je kan? Ya, telur ke? Okey, ni gambar telur. Lagi? Ada apa dalam telur tu? Ulat, lipas. Lipas, bagus. Ada lipas. So, gambar yang ketiga ni tinggal lagi satu lah. Okey, so apa dia? Pencemaran makanan. Okey, apa maksud dia? Okey, maksudnya kalau dalam gambar ni, apa maksud yang korang boleh rasa? Kalau pencemaran makanan ni macam mana? Daripada gambar korang jangan tengok buku. Kalau daripada gambar ni kita nak kata apa? Pencemaran makanan ni sebenarnya apa? Berdasarkan ada lipas dalam tu kan? Maksudnya? Siapa yang belum cakap lagi? Sila cakap. Apa maksud pencemaran makanan? Dia ada satu keyword dia. Apa dia kelas? Hello. Cikgu ulang balik. Berlaku apabila garam atau pengawet makanan digunakan secara berlebihan dalam makanan.
Sorry, apa dia? Cikgu tanya pencemaran makanan. Oh, salah Ada benda dalam makanan tu. Ada. Ya, okey, ada benda, ada satu lagi keyword dia. Ada benda? Asing. Benda asing. Tolong ingat perkataan tu. Okey. Kalau pencemaran makanan based on the picture, gambar ni, okey, maksudnya ada benda asing dalam makanan. Okey. So ini tadi kita main teka-teka so kita nak tengoklah maksud dia. So maksud dia dalam buku juga. Okey. So pencemaran makanan tadi kehadiran benda asing ke dalam makanan yang menyebabkan makanan tersebut tidak selamat dimakan. So maksudnya kalau benda asing tu selain daripada tikus tadi, lipas tadi, apa yang kita selalu pernah dengar lah. Apa lagi benda asing contoh? Ulat lagi lain. Selain haiwan atau binatang, serangga, selain tu apa contoh yang lain kita biasa jumpa? Rambut. Yes, rambut. Okey. Kalau benda-benda macam itulah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, itulah kita panggil pencemaran makanan. Again, tolong ingat kehadiran benda asing. Ayat tu kena ingat benda asing ke dalam makanan yang menyebabkan makanan tak selamat dimakan. So kerja awak memang kena ingat tiga-tiga ni Okey, pencemaran silang. Okey, gambar apa tadi? Gambar chopping board kan. Okey, so dia punya maksud ni, ayat dia sebiji-sebiji. Okey, pergerakan fizikal atau pemindahan bakteria berbahaya daripada seseorang objek ke? Daripada seseorang. Okey, objek atau tempat ke tempat lain. Korang pening tak ayat ni? Pening. Kan? Okey, tapi nak buat macam mana? Okey, itu adalah maksud dia. Okey, gambaran you all dah nampak. Gambarannya adalah gambar chopping board tadi. Tapi bila nak tulis maksud dia, okey, ini yang awak kena tulis. Jangan tulis ayat awak sendiri untuk maksud. Okey, pergerakan fizikal atau pemindahan bakteria berbahaya daripada siapa? Seseorang, objek atau tempat ke tempat lain. Okey. Boleh yang ni memang tak ada cara lain lah. Hafal. Okey. Kadang-kadang dia tanya maksud ni 2 markah. Okey, tapi benda ni memang selalu ditanya lah. Okey, keracunan makanan. Okey, awak tengok gambar sakit perut tadi kan? Ingat gambaran dia sakit perut. Kesan yang terjadi disebabkan oleh pengambilan makanan yang mengandungi toksin, mikrob atau racun kimia. Okey, so itu maksud keracunan makanan. Okey, keracunan makanan ni kita sakit perut biasanya lah. Okey, atau kita muntah-muntah ke cerit-berit ke. Kenapa jadi macam tu? Sebab dia adalah kesan yang terjadi disebabkan kita ambil makanan yang ada toksik, racun yang kita tak sedar. Contoh kita ambil makanan yang dah expired. Okey, so dia ada tindak balas dekat situ. So kita boleh sakit perut. Okey. So itu antara sebab je lah. Okey, so tolong again maksud kena hafal. Okey. Senang, tapi itulah bila nak menghafal ayat tu sabar je lah ya. So kena hafal juga. Okay, next. Okay, kita pergi kepada kita nak menjawab soalan nombor 2. So tadi awak dah jawab soalan nombor 1 lah. Okay, menerangkan maksud. Okay, cikgu terus pergi macam ni Okay, ni menerangkan perubahan fizikal pada makanan tercemar. Okay, kita nak menjawab benda ni. Okay, so alright. Now, tengok gambar ni. Okay. Baik, mana gambar hilang. Okay. Tolong bagi tahu cikgu. Okay. Apa perubahan yang berlaku pada roti ni? Warna. Kenapa dengan warna?
Dia jadi warna kulat. Dia jadi warna kulat. So maksudnya apa tu? Dah tak elok. Ada kulat lah di situ, betul? Betul tak? Betul. Perubahan yang berlaku adalah kita boleh nampak ada kulat yang tumbuh pada roti tu. Okay. So kalau awak dah nampak hijau-hijau sikit-sikit pada roti tu, okay, daripada situlah awak tahu makanan ni dah tak elok. Okay, so janganlah makan. Okay, siapa dekat rumah dia? Ini bagi tahu jujur siapa dekat rumah dia kalau ada roti berkulat kan, dia buang yang belah-belah berkulat tu. Lepas tu dia still ambil bahagian yang okey. Cakap. Ngaku ada tak? Ada? Tak ada? Tak. Okay, tak ada. Bagus. Tak. Okay. So, okay, jangan Apa dia? Sorry? Apa dia? Buang cikgu. Yes. Okay, buang Sebab, okay, kita tak tahu dia ni dah duduk dalam berbungkus dalam roti tu kan. Ada dalam plastik. Okay, walaupun kita tengok sebelah bahagian sahaja yang kena. Okay, so better kita buang sahaja. Okay, sebab dia dah duduk di dalam plastik tu. Okay, so ni perubahan pada kita boleh nampak lah ada kehadiran kulat pada roti. Okay, so next awak rasa ni gambar apa ni? Gambar apa ni kelas? Merah-merah tu apa? Buah. Okay, buah. Tu tomato. Ya, tomato. Korang pernah tengok tak tomato busuk macam mana? Tak pernah. Tak pernah tengok tomato busuk. Tak pernah pergi kedai-kedai runcit ternampak. Siapa pernah tengok tomato busuk? Macam mana? Macam mana dia punya fizikal dia? Boleh cakap dengan cikgu. Bau masam. Ada bau lagi? Tomato tu sendiri macam mana? Kulit dia kecut, lepas tu lembek. Yes, lembik. Itu first paling kita boleh nampak kan. Kita boleh tengok rasa macam pelik je. Okay, and then dia berkedut-kedut. Okay, lepas tu lembik. Okay, itu tanda-tanda menunjukkan perubahan berlaku pada makanan tu tadi. Okay, so itu adalah sign kepada kita lah bahawa makanan tu dah rosak, dah tak elok. Okay, tengok istilah dia. Okay, kecut. Okay, lembik. Alright. Next. Ini biasa. Ayam. Okay. Apa perubahan yang berlaku pada ayam tu? Perubahan warna. Perubahan warna. Tepat sekali. Okay. Perubahan warna. Kalau kita beli ayam, nak beli ayam, kita tengok ayam tu colour dia dah tak fresh. Okay. Dia ada lebam-lebam pada ayam tu. Okay. Tu dah signal. Okay. Ayam tu dah tak elok. Okay. Okay. Ini adalah minuman. Okay. Susu lah biasanya. Okay. Susu ni selalu paling lah scary kan. Paling takut kalau minum susu yang tak elok. So kalau susu ni kalau dia tak elok, macam mana dia punya condition dia? Macam mana? Apa yang awak boleh, daripada tengok susu tu, awak tahu susu tu dah tak elok. Biasanya macam mana? Apa perubahan yang berlaku? Dia berketul. Dia berketul. Itu je ayat dia sebenarnya. Okay, dia ada berketul-ketul. Okay, yes, betul lah perubahan warna tu semua betul. Tapi berketul-ketul tu adalah tekstur yang berketul untuk susu yang menandakan susu tu dah tak elok. Okay, next. Okay, ini kita biasa tengok kan. Kalau simpan lama sikit ke. Okay, apa yang berlaku tu? Berbuih. Ya, berbuih. Yes, kalau makanan-makanan berkuah ni biasanya kita tahu dia tak elok kalau dia dah ada buih-buih, berlendir. Okay, ingat. Again, istilah. Okay. Boleh Alright, next kita pergi kepada, kita nak jawab mengklasifikasikan jenis pencemaran makanan. Okay, sekarang ni ada 3 jenis pencemaran makanan. Okay, so apa jenis pencemaran makanan tu? Okay, cikgu dah bagi gambar. Okay, so apa benda 3-nya? Fizikal. Fizikal tadi you all cakap ada serangga lah, ada rambut lah,
Yang ni pun kita biasa jumpa, betul tak? Apa benda tu korang nampak tak? Apa benda tu? Ubat stapler. Yes. Okay. Stapler punya ubat tu. Okay. Kalau kita pergi beli kuih kan, kuih dekat kedai-kedai, pulut kan kadang dia stapler kan hujung kan. Okay, kadang-kadang takut benda tu jadi pencemaran makanan bila dia termasuk pada makanan. Okay, saya rasa fizikal ni banyak sangat. Okay, pencemaran fizikal kita pernah dengar, pernah jumpa, even kita pernah experience sendiri, kan? Okay, saya yakin punya. Okay, so saya harap awak dapat kenal jenis dia ada 3. Pertama fizikal, okay, kedua kimia. Okay, gambar yang cikgu bagi ni. Okay, apa maksud dia? Dia gambar sayur. Lepas tu, kimia ni, siapa boleh terangkan berdasarkan gambar je? Kimia ni apa? Racun serangga dia spray. Display pada? Sayur. Okay, jadi, cuba korang Supaya- jelaskan. Untuk elakkan ulat-ulat makan sayur tu. Okay, jadi macam mana boleh jadi jenis pencemaran kepada kita? Sebab racun tu dekat sayur. Lepas tu kita tak basuh, kita makan. Nampak tak? So bila awak terangkan macam tu, maksudnya awak faham. Okay? So kalau jenis pencemaran makanan daripada kimia, okay, so kimia ni bayangkan gambar yang saya tunjuk ni saja. Okay? Sayur, okay, sayur yang orang tanam ni biasa dia gunakan racun serangga, okay, baja, okay. Kalau dia guna yang organik, okey dah juga kan. Okay, organik tu maksudnya bukan kimia lah. Okay, so kalau dia guna baja kimia, racun serangga, okay, jadi benda-benda tu, racun tu ada pada sayur-sayur. Kenapa dia sembuh pada sayur? Sebab dia tak nak serangga serang sayur-sayur tu. Okay, bila kita beli, kita tak basuh dengan betul. Okay, itu boleh mengakibatkan pencemaran makanan. Okay, so tu yang kalau nak pilih sayur, jangan pilih yang langsung tak ada nampak ulat gigit ke apa kan. Itu maksudnya memang dia pakai racun serangga, okay, ataupun baja yang sangat-sangat inilah yang kimia yang kuat. Okay, sebab tu serangga pun tak berani nak datang. Okay, kalau awak tengok sayur tu dekat kedai-kedai Aceh ke yang awak nak beli tu kan, ada macam ulat gigit sikit-sikit tu, okay, maksudnya selamatlah. Okay, sebab ulat pun boleh makan. Okay, bukan selamat, maksudnya dia kandungan racun yang disembuhkan tu. Okay, faham maksud cikgu? So yang ketiga biological. Okay, biological. Apa benda ni? Gambar apa ni kelas? Gambar apa ni? Roti. Roti. Okay, again awak boleh nampak okay, ada perubahan yang berlaku pada roti tu. Okay, kenapa perubahan berlaku pada roti tu? Okay, sebab okay, makanan tu ada mengandungi virus, bakteria ataupun fungi. Okay, makanan tu sendiri berlaku tindak balas. Sebab kalau dah terlampau lama ke, tindak balas dengan udara ke, air ke, okay. So, ini 3 jenis pencemaran makanan. Okay, tolong ingat. Fizikal, kimia dan biological. Faham sampai sini? Faham. Okay, next. Okay, kita nak jawab. Okay, 7.3.4 pula. Mengenal pasti punca. Okay, tadi kita dah kenal jenis. Jenis pencemaran tadi ada berapa kelas? 3. 3. Okay. Sekarang nak pergi yang banyak sikit. Mengenal pasti punca. Punca. Okay. Punca pencemaran makanan dan pencemaran silang. Okay, punca dia. Tadi tu kita tahu jenis dia, sekarang kita nak tengok apa punca dia. Okay, so punca yang pertama kita ada disebabkan oleh mikroorganisma. 2, disebabkan oleh benda asing. 3, disebabkan oleh haiwan
dan serangga perosak. 4 pada bahan kimia. 5 perubahan fizikal. 6 tindak balas enzim. Again, punca pencemaran makanan. Punca ada 6. Okay, so mikroorganisma, benda asing, haiwan dan serangga perosak, bahan kimia, perubahan fizikal dan tindak balas enzim. Okay, ada 6. Okay, punca ni soalan dalam SPM bahagian B pun rajin tanya. Okay, dia bagi awak gambar. Lepas tu dalam gambar tu kan dia tunjuk, okay, ada orang tengah isap rokok, pegang rokok sambil tengah menyiapkan makanan. Kemudian ada makanan yang terdedah, ada haiwan lalat hinggap. Okay, daripada gambar tu awak nak tulis jawapan ni kan. Okay, punca pencemaran terjadi kerana 1. Okay, awak nak kena pasti pula gambar makanan yang terdedah yang ada lalat tadi, awak rasa dia punca yang mana 1? Benda asing. Lalat. Benda Haiwan asing. dan serangga perosak. Okey. Tengok. Dekat situ pun awak dah boleh confuse kan. Benda asing ke haiwan dan serangga perosak? Kalau dalam gambar tu, dia bagi 2. Satu gambar makanan yang ada rambut, satu makanan yang ada lalat hinggap. Okay, so you sebab you faham, you boleh, okay. 1 benda asing. Benda asing awak cerita tentang makanan yang ada rambut. Okay, 2. Kita kan tulis point kan, 1 apa, 2 apa. So 2, awak kata dia punya punca awak kena tulis punca dia dulu. So punca dia apa? Yang 6 ni. Ini adalah dia punya point. Di bawah dia huraian baru awak cerita berdasarkan gambar. Korang faham tak apa yang cikgu cakap ni? Ke korang tak nampak sebab tak ada soalan? Tak nampak sangat. Tak nampak sangat kan? Okey, tapi tak apa. Sebab cikgu nak bagi tahu untuk ni bahagian B famous juga bahagian B. Okey, dia bagi situasi gambar. Lepas tu dia tanya, nyatakan punca pencemaran makanan yang berlaku di Gerai Ahmad contohnya. Okey, so awak kena tulis jawapan ni berdasarkan 6 ni je. Okey, 1 mikroorganisma. Okey, apa dia yang berlaku dalam gambar tu? 2 benda asing. Apa dia? Okey, so point 6 ni awak kena hafal. Okey, kelas. Okey, so kita tengok satu-satulah. Okey, punca pencemaran makanan dan pencemaran silang. Okey, first kita nak tengok mikroorganisma. Okey. Apa dia mikroorganisma ni? Okey, organisma hidup yang tidak dapat dilihat dengan mata. Awak tengok gambar tu, cikgu dah letak. Kita nampak tangan kita bersih, kita nampak makanan tu bersih, pisau bersih. Okay, tapi kita tak nampak mikroorganisma yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Kalau kita ada mikroskop tu, okay, kita bolehlah tengok kan. Oh, tangan aku kotor, basuh lagi sekali. Oh, makanan tu kotor, kita basuh lagi sekali. Masalahnya kita tak nampak. Okay, sebab itulah pentingnya kita sedar benda ni. Okay, kalau dekat dapur tu, bila awak nak menyediakan makanan, tengok chopping board. Kotor ke bersih? Kalau nampak kotor, cucilah betul-betul guna sabun. Berus dia. Sebab kita tak nampak benda ni. Mikroorganisma. Sebab dia kecil, tak dapat tengok dengan mata kasar dan boleh lihat melalui mikroskop sahaja. Wujud dalam pelbagai rupa. Ada macam-macam bentuk, saiz, cara pembiakan dan habitat. Apa dia habitat? Apa dia pembiakan? Nanti kita akan tengok. Contoh, nama contoh mikroorganisma, boleh ingat yang ni saja. Maksudnya bakteria, fungi dan juga virus. Yang kita nak tengok ni lah, yang kita nak belajar. So punca pertama tadi mikroorganisma. Punca kedua, benda asing. Gambar again. Gambar apa tu korang? Dia makanan, dalam makanan tu ada apa? Rambut. Ada apa rambut? Salah. Nampak tak? Tak nampak Mata kail. Yes, mata kail. Betul. Oops, sorry.
Okay, so benda asing ni again macam apa yang cikgu terangkan tadi, ada benda lain. Contoh kulit telur, pasir, kaca, batu, skru, rambut. Okay, masuk ke dalam makanan semasa proses menyedia, memasak, menyaji dan menyimpan makanan. Itu benda asing. Okay. Yang ketiga, haiwan dan serangga perosak. Okey, ini adalah kategori haiwan, serangga dan perosak. Okey, kalau dalam soalan SPM pun, okey, you jawab 3 benda ni je. Okey, lalat, tipas, tikus. Okey, kadang-kadang dalam soalan, dia tanya awak apakah jenis vektor. Vektor. Okey, vektor tu apa? Vektor tu kategori yang ni lah, lipas, lalat, tikus. Okey, so istilah vektor tu apa? Serangga, okey, lalat, lipas dan juga tikus. Sebab bila kita sebut haiwan, haiwan ni banyak kan? Kucing, betul tak? Kan? Apa lagi? Kalau ada kita nampak ada anjing berkeliaran di kawasan kedai tu. Okey, dia bersih tak? Anjing tu pergi dekat belakang kedai, kan? Tengok sampah-sampah dia. Awak rasa bersih tak? Tak. Kan? Sebab kita tak tahu dia kencing dekat mana, kan? Lepas tu nanti kalau kita ada buang sampah, dia akan Korek. Ya, korek lah semua ya. Jadi haiwan lain, kategori lain. Okey. Kalau vektor ni, ingat ayat vektor ni, okey, ada 3 ni, lalat, lipas, tikus. Ini yang biasanya kita biasanya yang nak buat ayat. Dia adalah serangga yang biasanya menyebabkan pencemaran makanan. Okey, lalat, lipas, tikus. Lalat, lipas, tikus. So you all simpan dalam kepala. Okey, kalau serangga tu, okey, jawab yang ni. Okey. Okey. Kita tengok sikit Okey, lalat. Okey, apa penyakit yang dia bawa? Okey, kita nampak simple je kan lalat kan. Lalat halau kan. Tapi sebenarnya benda yang kecil tu tengok bawaan penyakit dia. Okey, kita boleh dapat demam kepialu, kolera, tifoid dan disenteri. Ini antara penyakit dia. Okey, tempat pembiakan, najis, bangkai haiwan, sisa makanan. Okey, sebab itulah bila kita tengok lalat, kita rasa lalat, okey. Tapi kita tak tahu lalat tu daripada mana? Daripada rumah sebelah ke? Daripada toilet orang rumah sebelah ke? Yang baru melepaskan hajat dia ke? Okey. Cuba awak bayangkan lalat dia hinggap dekat tai, dekat najis orang. Lepas tu dia hinggap pula dekat dapur awak. Boleh bayang tak? Boleh. Itulah datang kotornya tu. Okey. Lalat hinggap dekat tai kucing ke yang selalu terberak depan rumah cikgu ni. Okey. Hinggap pula dekat gerai ataupun kedai BNS dekat fasa 2 ni kan. Letak makanan yang terdedah. Okey, dia hinggap pula situ, duduk dekat ayam. Lepas tu bertelur pula dekat ayam tu. So itulah yang dinamakan pencemaran, kotor. Okey. So kalau lalat ni, okey, itu tempat pembiakan dia. Lepas tu cara penyebaran makanan. Okey, ini kan pun pernah ditanya. Bukan pernah, soalan yang famous juga. Dia tanya, dia cara penyebaran kuman tu. So kalau awak nak tulis jawapan, okey, lalat. Lalat menyebarkan, kita nak tulis jawapan okey, ni bahagian B cerita bahagian B. Soalan famous dekat bahagian B. Okey, lalat menyebarkan kuman. Okey, macam mana cara dia menyebarkan kuman? Melalui air liur atau muntah. Okey, kuman pada kaki lalat. Lalat ni, okey, cara penyebaran kuman dia nak senang ingat adalah pada kaki dia. Sebab dia hinggap kan. Hinggap pada najis, hinggap pada makanan. So cara menjawab awak tu nanti, okey, adalah dengan menerangkan macam mana lalat tu menyebarkan makanan. Bahagian B. Okey, so ingat, lalat dia sebarkan melalui
kaki. Okay. Next. Okay, next. Lipas. Okay, so lipas. Penyakit bawaan dia, keracunan makanan, cerit-berit, disenteri dengan alahan kulit. Okay. Siapa dekat rumah dia tak ada lipas langsung? Tak pernah jumpa pun lipas dalam rumah dia? Ada tak? Okey, diam tu maknanya semua rumah ada lipas, betul? Betul. Kan? Betul, cikgu. Ya, rumah cikgu pun. Okey. Benda ni kita susah nak apa tu bagi cikgu lah Kadang-kadang benda-benda ni tikus kan, lalat lipas, dia tak datang daripada rumah kita, dia datang pada rumah orang lain. Kan? Okey, cikgu bagi contoh tikus Kita punya rumah dah clear dah. Kita punya laman kita dah clear dah. Tapi bila jiran kita, dia tak potong rumput, dia biarkan dia longgok barang dekat luar ke, okey? Macam nyamuk lah, nyamuk. Okey, rumah kita punya dah jaga, okey? Tak nak ada air bertakung sebab takut Aedes kan, nyamuk kan. Tapi kalau orang belakang rumah kita, okey, laman dia semak, okey, lepas tu rumput panjang, ada pula tong-tong dekat luar tu ataupun pasu-pasu dekat luar tu, dia biar je hujan ke apa, dia biar air pun bertakung. So nyamuk tu pergi dekat mana? Adakah dia pergi pada rumah orang tu je? Tak kan? Tak. Satu kawasan tu kena. Dia akan pergilah ziarah kita yang dekat sekeliling tu. Okey, so memang kadang-kadang nak kawal memang susah. Samalah lipas pun Okey, lipas tikus Okey, penyakit bawaan, keracunan makanan, cerit-berit, disenteri dalam kulit. Okey, tempat biakan, najis manusia, kertas kain. Sebab itulah kat rumah kita banyak lipas. Okey, sebab confirm rumah kita ada najis manusia. Okey, kertas dan juga kain. Bertimbun-timbun kain dekat rumah kan, dalam almari, okey, baju-baju kita, okey. Jadi itu tempat pembiakan dia. Okey, sebab itulah lipas banyak dekat rumah kita. Okey, cara penyebaran. Sentuhan ketika merayap atau menggigit makanan. Okey, dia bawa lebih 50 jenis kuman dan telur parasit. So sekarang awak tengok awak nampak lipas tu, tolonglah bayangkan. Okey, dia boleh gigit makanan lepas tu merayap-rayap dekat makanan lain. Okey, lepas tu dia ada 50 jenis kuman dan telur parasit. Okey, so bahayalah juga lipas ni. Okey. Tikus. Okey, paling menakutkan, okey, demam kuning. Okey. Kemudian tempat pembiakan sampah sarap, okey, dengan sisa makanan pun sama dekat rumah kita kan. Dah habis masak, kita ada sampah sarap, sisa-sisa makanan. Okey, kalau kita tak buang betul-betul, macam tulang-tulang ikan, tulang-tulang ayam tu, sedaplah dia. Okey, dia sukalah nanti. Okey. Cara penyebaran kuman, mengeluarkan najis yang mengandungi berjuta kuman yang boleh masuk ke dalam makanan daripada najis dia kelas. Okey. Korang pernah dengar kencing tikus kan? Pernah. Pun bahaya. Okay, sebab tu kalau kita tahu je ada macam ada tikus dekat rumah ni, kena buat sesuatu. Janganlah biar dia beranak pinak hura-huri dalam rumah awak tu. Sebab kita tak tahu dia jalan kat mana, dia kencing kat mana, dia berak dekat mana. Okay, so kalau benda ni tak pernah menjadi benda yang awak paranoid ataupun awak ambil kisah, tolong ambil kisah. Okay, lalat, lipas tikus, okay, tengok dekat rumah masing-masing tu. Okay, especially dekat tempat penyediaan makanan kita. Okay, itulah kadang-kadang kita boleh rasa sakit perut pun sebabkan apa? Sebab dengan benda-benda ni je. Okay, next. Okay, punca pencemaran makanan dan pencemaran silang. Yang kedua adalah kimia. Okay, so gambar ni, okay, dia ada tunjuk dekat awak tu. Okay, contoh bahan kimia, keracunan logam, okay, keracunan nitrit, racun perosak, yang paling biasa racun perosak lah, okay, dan juga bahan aditif. Okay, cara berlaku keracunan, okay, kalau keracunan logam ni,
Makanan berasid disimpan dalam bekas logam atau bersadu logam. Apa tu kelas? Apa contoh dia? Makanan berasid disimpan dalam bekas logam. Apa dia? Jeruk. Yes. Lagi. Dia ni makanan apa ni? Makanan yang kalau kita... No. Maksud cikgu, kalau kita sebut keracunan logam ni, makanan yang disimpan dalam bekas logam atau bersadu, biasanya kita boleh bayangkan apa? Makanan apa? Makanan yang disimpan di mana kelas? Dalam tin. Yes pula. Okay. Makanan dalam tin. Okay, sebab tu lah, ingat tak kita pernah belajar makanan dalam tin, kalau kita tengok dia dah ada kemek sikit kan? Atau berkarat. Kita jangan ambil mudah benda tu. Okay, so kalau awak pergi beli makanan dalam tin, okay, awak ambil, okay, apa yang awak akan lakukan selalunya kalau nak beli makanan dalam tin ni? Kita dah belajar dah. Apa antara tips-tips dia? Tengok expired. Yes. Number 1, expired date. So you akan pegang tin tu, betul? You akan ambil, you akan belik cari expired date kat mana. Sambil belik tu tengok ada kemek tak. Okay, ada tak. Kadang-kadang kalau kedai Aceh tu kan, kadang memang dahsyat lah cikgu tengok. Dengan berhabuknya, lepas tu dengan berkaratnya. Okay, walaupun kita nampak di luar, okay, ada kemek sikit kan. Jangan ambil. Tak kira lah kalau nak kita husnuzon kan. Alah, mungkin tin ni terjatuh kot. Kan terjatuh dan kemek. Okay, bukan daripada tindak balas kimia di dalam tin tu. Jangan. Okay, you nampak kemek, you nampak berkarat, you nampak je macam dah lama je benda ni walaupun belum expired kan. Jangan ambil. Okay. So, tengok keracunan logam ni. Okay, apa tanda keracunan? Okay, kita tandalah. Loya, muntah, sakit perut, okay, kejang bahagian perut, sakit kepala atau rasa pitam. Okay. Loya, muntah tu memang antara yang kerap lah. Okay. Kalau kita keracunan makanan tu, kita akan rasa pelik-pelik kan. Loya nak muntah. Okay. Sebabkan punya keracunan makanan. Okay, itu makanan dalam tin. Okay. Itu kita panggil keracunan logam. So, keracunan nitrit pula. Garam atau pengawet makanan digunakan secara berlebihan dalam makanan. Okay, so pengawet ni, itulah, again, makanan dalam tin ataupun makanan yang telah diproses. Okay, kalau awak tengok, makanan yang kita boleh letak dekat shelf dalam jangka masa yang lama. Di kedai-kedai kan? Okay, banyak makanan dalam tin, makanan yang diproses. Dia boleh letak dekat rak tu berbulan-bulan. Okay, kenapa dia boleh letak dekat rak tu berbulan-bulan? Sebab dia ada bahan pengawet. Okay, tapi kena ingat, okay, garam atau bahan pengawet yang berlebihan, dia boleh menyebabkan keracunan nitrit. Okay, sebab itulah orang selalu kata masak home cooked meals adalah lebih sihat kan. Betul lah. Okay. Macam contoh kalau kita nak cepat beli sardin dalam tin, okay, apapun. Macam sekarang pun Adabi kan, tak silap saya Adabi kot brand dia. Kurma ayam dalam tin, kurma kambing dalam tin. Okay, so you boleh bayang tak bahan pengawet apa yang diletak tu untuk dia tahan lama dekat dalam tin tu. Okay, so memang ada bahan pengawet. Jadi kalau nak makan kari ayam, masaklah daripada scratch. Okay, jangan beli dalam tin tu. Tapi macam kita nak pergi camping ke kan, even cikgu sendiri pun pernah mengalami dia. Maksudnya ialah kita nak cepat, kita nak save ni kan, tak makan kan lapar pula kan, so terpaksa lah beli. Okay, so terpaksa makan, boleh makan, tapi kalau boleh janganlah makan. Okay, faham maksud cikgu dekat sini? Sebab dari segi ni lah, okay, takut yang berlaku benda-benda macam ni. Okay, so tanda keracunan, loya, muntah, bibir dan kulit menjadi, again loya, muntah kalau keluar dalam soalan, dia suruh awak jawab macam ni So, awak tengok empat kategori ni dia ada tanda keracunan dia adalah loya dan muntah. So, kalau awak jawab loya dan muntah untuk kesemua tu pun dah betul. Okay, so
Tidak sedarkan diri, darah menjadi coklat. Okey, tu untuk keracunan nitrit. Okey, next, racun perosak. Yang ni yang kita boleh relate tadilah, digunakan dalam pertanian, sayuran dan buah-buahan, tidak dicuci dengan sempurna. Okey, so tanda keracunan dia, again, loya dan muntah dan sebagainya. Okey, sakit kepala, cerit-berit, gementar, itulah kan. Rasa suspend je kan, macam dada ni, jantung tu, heartbeat tu laju kan, gementar. Ni antara simptom, okey, okey, yang boleh didapati dengan racun perosak. Okey, maksudnya makanan sayuran tidak dicuci dengan sempurna. Okey, last, bahan aditif. Bahan tambahan dalam makanan, bahan yang selalu ditambah lah, okey, dalam makanan ni. Okey, bahayanya, okey, kita again loya dan muntah. So ada 4 untuk bahan kimia ni. Okey, last, perubahan fizikal. Okey, cikgu dah tunjuk gambar, tapi you all dah jawab pun tadi. Okey, makanan ada tempoh yang terhad, tarikh luput tu. Okey, jadi bila dia dah lebih daripada tarikh luput, dia akan berlaku perubahan okey pada makanan tu dari segi warna, rasa, bau, rupa dan tekstur. Okey, so kalau boleh tengok dalam gambar tu, susu okey yang dah berketul. Kemudian cheese ni, okey, kalau kita simpan lama kan, ataupun tanda-tanda perubahan dia dah rosak tu, kita boleh tengoklah. Okey, adanya berlaku macam pelik je cheese ni kan. Okey, dia jadi keras. Okey, kemudian ada kulat pada dia punya cheese tu. Okey, next, tindak balas enzim. Okey, tindak balas enzim, contoh yang paling senang adalah buah. Okey, dalam buku pun bagi gambar yang sama. Okey, gambar buah. Okey, so tindak balas enzim ni bertindak sebagai pemangkin dalam proses kimia. Okey, mencepatkan dan memangkin perubahan fizikal secara kimia seperti perubahan warna, rasa dan tekstur. Okey, buah ni kalau tengok dalam buku teks buku surat 67, enzim ialah molekul protein kompleks yang dihasilkan oleh sel hidup berfungsi sebagai pemangkin dalam pelbagai proses kimia yang terdapat dalam benda hidup. Dalam buah, okey, ada enzim, okey, iaitu molekul kompleks. Okey, sebab dia benda yang hidup kan. Okey, dalam tu, okey, ada enzim yang akan bertindak balas lah bila dah terlampau lama, okey, ataupun dah busuk. Okey, so fizikal dia kita boleh nampak perubahan dia. Okey, so macam mana benda ni boleh terjadi? Okey, sensitif pada suhu, makanan akan cepat berubah secara fizikal. Cara kita simpan dia, macam kalau kita beli pisang, beli buah apple, okey, cara kita simpan tu, okey, bila kita biarkan dia terdedah ke, okey, suhu dia kering ataupun panas ke, so boleh berlaku perubahan lah pada makanan tu. So gambar yang cikgu bagi ni, awak nampak tak buah yang dah rosak pun kita biasa tengok lah, apple, okay, apple yang dah kecut-kecut, pisang yang dah jadi hitam, okay, anggur yang dah rosak. Okay, so itu kenapa jadi macam tu? Sebab tindak balas enzim. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, so sekarang dah 9.30, cikgu stop dulu. Next session nanti baru kita akan sambung mengenal pasti jenis ciri mikroorganisma, okay, yang bakteria, fungi dengan virus. Okay, so untuk hari ni tak ada kerja sepatutnya ada kerja di last kali lah, tapi sebab kita tak sempat, okay, saya tak sempat, okay, sebab dah 9.30. Sekejap stop presenting dulu. Okay, korang masih lagi nampak cikgu punya slide ke? Tak nampak dah. Okay, dah tak nampak. Okay, so kejap cikgu ambil attendance dulu.
Okay, download attendance list. Alright, so itu saja. Tak ada kerja hari ni. Nanti kita akan sambung sambungan lah daripada hari ni punya session untuk kelas akan datang. Okay korang? Okey. Okay, meaning lepas ni ada lagi lah Google Teams Okay, so for now Teams masih lagi okay kan? Korang tak ada masalah kalau cikgu guna Teams kan? Tak ada. Okay, so semua orang okay lagi lah so cikgu still continue dengan guna Microsoft Teams lah. Alright, so itu saja korang, take care. So kita jumpa lagi next session. Okay? Boleh keluar dah. Okay, bye. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okay, bye-bye. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu.